Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam ini kita membaca hadis insyaallah 50 khamsuna hadisan fi fadail al-a'mal. 50 hadis berkenaan dengan fadilat amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita mulai dengan hadis rahmah ataupun disebut juga dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar an Amrin ibn Dinar an Abi Qabus an Abdullah ibn Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma yang menceritakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ar-Rahimuna, orang yang pengasih, yarhamuhumur rahmanu, akan dikasihi oleh Tuhan yang Rahman, yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, hendaklah kamu mengasihi orang yang berada di bumi, yang makhluk Allah yang berada di bumi. Yarhamkum man fis sama, dan saya akan kasih kepada kamu orang yang berada di langit, yakni malaikat-malaikat Allah yang menghuni di langit atas sana. Hadis sebagaimana terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, Sunan At-Tirmizi dan beberapa kitab hadis yang lain, yang semuanya melalui jalur Sufyan ibni Uyainah rahimahullah. Hadis ini dinamakan oleh para alim ulama kita dengan musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsalnya apa makna dia? Hadis musalsal iaitulah hadis yang secara berentetan ataupun beruntun. Setiap rawinya dalam menyebutkan sifat yang sama. Mana setiap rawi itu dia meriwayatkan dengan sifat yang sama ataupun perkataan yang sama. Dan hadis ini bermula daripada rawi yang meriwayatkan daripada Sufyan ibn Uyainah. Dia akan sebut satu kalimah yang sama apabila dia menyebut hadis ini, iaitu hadis ini adalah hadis yang pertama yang saya dengar daripada guru saya. Jadi sampai rentetan sampai ke inilah. Jadi samalah juga tuan-tuan sekalian, nampu mendengar hadis ini daripada beberapa orang ulama, di antaranya Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Qasim Al-Bahr,
Dan itu juga beberapa ulama lagi, dan mereka sebut sebelum baca hadis lain, maka baca hadis ini, maka sebut inilah hadis yang pertama yang saya dengar daripada guru saya. Jadi bagi meneruskan tradisi yang sama, ana pun sebutlah kepada tuan-tuan sekalian, inilah hadis yang pertama yang saya dengar daripada guru-guru saya. Kemudian kita baca hadis dalam buku kita ini mungkin 2 majlis lah. Majlis malam ini dan juga minggu depan insya-Allah ada 50 hadis. Tak boleh habislah malam ni. Kita mungkin 2 sesi insya-Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Jadi keistimewaan kita baca hadis ini, kita banyak berselawat, karena setiap kali hadis yang baru akan disebutkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mendengar nama baginda Nabi disebut, kita akan sambut dengan salawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, al-bakhil, orang yang bakhil ialah orang yang apabila nama aku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak berselawat kepadaku. Maka hadis yang pertama kita pada malam ini daripada sahabat Nabi, iaitu Muaz bin Anas al-Juhani. Beliau menceritakan bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Sesiapa membaca qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, hingga penamatnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina untuknya sebuah istana dalam syurga. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, jika begitu kita akan membanyakkan istana-istana dalam syurga. Sebab kalau di dunia ini nak buat rumah bukan main susah, tapi di dalam syurga ini, kata Nabi, siapa yang baca 10 kali qul huwallah, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Lalu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, kalau begitu akan banyaklah rumah kita dalam syurga. Lalu Nabi SAW berkata, Allahu aksaru wa atyab, Allah boleh memberi lebih banyak dan juga lebih baik. Jadi terpulang pada kita lah nak ambil rumah ke tak dalam syurga itu, kerana mudah, Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati fi yawmil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atayn. Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, ini malam Jumaat, malam Jumaat. Sesiapa membaca, Nabi sebutlah hadis ini, fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat. Cuma hari dalam Islam ni dia masuk lepas maghrib, bukan pukul 12 macam orang putih punya ukuran. Kita maghrib itu sudah kira hari baru. Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari nur untuknya selama tempoh di antara 2 Jumaat. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Mustadrak Al-Hakim dan juga Sunan As-Sura Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Asyuti, hadis hasan. Jadi Allah akan menyinari nur sampai seminggu. Tapi nur ini masalahnya tak nampak. Itu yang tak semangat tu. Kerana orang hari ini dia nak semangat, dia boleh rasa, boleh tengok, boleh miliki. Tapi di akhirat nanti, tanda orang beriman adalah cahaya. Allah akan beri cahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi,
akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab ini, termasuk dalam Quran ini, boleh memberi makna ujian. Ujian yang ada kalanya boleh melingkupkan. Itu makna ujian. Ujian ni ada kalanya membawa kebaikan, menjadikan kita ni semakin banyak pahala, dosa-dosa terhapus, darjat kita di sisi Allah akan dipanggil apa? Akan tinggi. Itu dia panggil balaun, ibtilaun, musibatun. Tapi ada kalanya dia boleh menjahanamkan kita. Termasuk salah satu ujian yang muncul di akhir zaman, Nabi sebut dalam banyak sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, iaitu Dajjal. Dajjal ni pembohong. Dan orang yang terpengaruh dengan dakwah Dajjal, dia akan kafir. Hebat macam mana sekalipun dia, kalau dia terpengaruh dengan Dajjal, dia akan kufur. Jadi sebab itu Nabi banyak mengajar kita supaya berhati-hati dengan Dajjal. Di antaranya ialah dengan kita membaca selalu surah Al-Kahfi, dan sekurang-kurangnya kita menghafal ataupun sentiasa membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Dan kalau rajin lagi, boleh tengok tafsir surah Al-Kahfi. Kerana dalam surah Al-Kahfi ni ada ilmu untuk menangkis apa saja fitnah, apa saja pembohongan. Pembohongan datang sebab harta, pembohongan datang sebab pangkat, pembohongan datang dengan sebab manusia hanya melihat pada zahir, tidak tahu bacaan pada masa yang akan datang. Maka semua itu diajar oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Ada kisah tentang Zulkarnain, ada kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda. Mana dalam nak berdepan dengan Dajjal ni, kita kena sanggup berkorban, termasuk meninggalkan kemewahan, sebagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Dan benteng Dajjal juga ialah dengan adanya pemerintah yang saleh macam Zulkarnain. Dan begitu juga kita juga dicerita Allah dengan Sahibul Jannatain, kisah pemilik dua kebun tapi kufur kepada Allah. Itu Dajjal. Dajjal ni kaya, mewah. Dia boleh menghamburkan kemewahan kepada pengikut-pengikut dia. Dan itu juga dalam surah Al-Kahfi ini ada kisah Nabi Musa AS bersama dengan Khidir. Bagaimana kehidupan kita ini, perlu juga kita membaca rahsia-rahsia di sebalik daripada yang zahir, sebagaimana ya Allah Ta'ala dedahkan ilmu kepada Khidir alaihissalam. Jadi kita disuruh beramal untuk benteng daripada Dajjal, bukan disuruh cari Dajjal tak. Tapi orang hari ini dia jadi satu masalah pula dengan orang ramai bila dia ada cerita bab masalah Dajjal. Menyibukkan orang dengan Dajjal, mencerita tentang Dajjal, bukan menyibukkan orang untuk beramal bagaimana nak benteng diri daripada Dajjal. Dajjal tak disuruh cari. Sama juga Imam Mahdi tak disuruh tunggu, tak suruh dicari. Kalau datang, kita beriman dengan dia, kita ikut belakang dia. Dajjal pun sama, dia nak datang, tak datang, itu ikut suka dia. Tapi kita ini kena beramal. Bagaimana? Cari ilmu, mengenal Allah. Kerana Dajjal ni di antaranya dia akan mengaku Tuhan. Dan orang yang kenal Tuhan akan selamat daripada dia. Kerana pada dia itu tidak ada sifat Tuhan. Tapi orang yang tak kenal Tuhan akan terpengaruh dengan dia, kerana dia mengaku sebagai Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Sesiapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap salat fardu, nescaya tidak ada yang menghalanginya masuk syurga melainkan kerana ia belum mati. Tapi Nabi sebut dubura kulli salatin maktubah. Dia baca sesudah tiap salat fardu. Mana tak boleh serik lah, kena baca tiap-tiap kali sembahyang fardu. Habis dengan fardu, di antaranya amalannya adalah ayat kursi. Maka dia tidak ada yang menghalang dia daripada syurga melainkan satu saja, kerana dia masih hidup.
Kalau dia mati saja, maka terus Allah Ta'ala bagi syurga dekat dia. Hadis sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu menurut Imam Suyuti hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadhta marja'aka min al-lail faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk." Apabila kamu berada di katil kamu pada malam hari, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, yakni surah Al-Kafirun. Kemudian tidurlah sebaik selesai membacanya, kerana sesungguhnya dia adalah pembebasan daripada syirik. Ya, maknanya kalau dia mati dalam tidur, dia mati dalam keadaan husnul khatim. Karena ada kemungkinan manusia ini akan diambil nyawa oleh Allah semasa dalam tidur. Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu menurut Imam Suyuti hadisun sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa mengambil wuduk dengan memperelokkan wuduknya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Allah Ta'ala buka pintu syurga ni ada 8. Kalau ikut hadis ini, dibuka semua sekali. Seolah-olah dikatakan kepada dia, masuklah, ikut pintu mana yang kamu nak masuk. Tapi dia kena buat dua. Yang pertama, kata Nabi, sesiapa mengambil wuduk dengan memperelokkan wuduk. Kalau tuan-tuan dan puan rajin baca hadis tentang wuduk, hampir mu'zam hadis yang sebut tentang wuduk, Nabi akan sebut memperelokkan wuduk. Sehingga alim ulama menyatakan kenapa Nabi selalu memperingatkan begitu. Karena wuduk ini dia menyamai adat mandi, basuh tangan. Jadi sebab itu dia benda biasa. Jadi kerana itu kita selalu, dia akan mudah dia panggil cincai. Dia mudah berlaku sambil lewat. Jadi sebab itu Nabi selalu sebut. Dan Nabi selalu sebut, dia panggil dalam hadisnya, wa asbiril wudu, asbaral wudu, iaitu ahsana, atamma, menyempurnakan. Hadis ini pun sama juga Nabi sebut, sesiapa mengambil wuduk dengan memperelokkan wuduknya, ambil bagi elok. Dalam hadis, satu hadis Nabi kata, tidak memperelok, tidak menjaga wuduk illa mu'min, melainkan seorang beriman. Jadi kalau nak tengok kita lah, tak payah tengok orang lain lah. Orang ini dia suka tengok orang, kita tengok kita. Cuba kita parti kita ambil wuduk macam mana. Kalau kita ambil wuduk ni, memang kita akan perembang, dia panggil, akan perembang sungguh-sungguh supaya ambil wuduk tu sempurna. Maka itu tanda kita mukmin, iman. Tapi kalau ambil wuduk cincai-cincai, mana atisah saya, maka itu ada tak kenalah pada kesedaran iman kita tu. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, pentingnya memerhati wuduk ini. Dan di antara kesempurnaan wuduk ialah tak gincah air. Ini orang tak faham banyak. Gincah tahu, gincah ni membazir air. Orang kita dia membazir air. Itu di antara perkara yang merosakkan wuduk. Dan ini Nabi pesan dalam satu hadis, bila ada seorang sahabat ditegur oleh Nabi SAW, bila dia ambil wuduk ni dengan bazir air, lalu Nabi tegur dia, jangan kau membazir dalam maqala Nabi SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah, adakah dalam mengambil wuduk pun dikira membazir? Lalu Nabi kata, sekalipun kamu mengambil wuduk daripada air yang lalu, sungai yang lalu, tetap kamu kena ambil wuduk tu, cukup wuduk saja.
Jadi macam mana? Jadi persoalan sekarang ni tak timbul persoalan Nabi ambil wuduk, berapa kadar air Nabi ambil wuduk, sampai tahap itu direkodkan oleh sahabat-sahabat. Dalam kitab Bulughul Maram ada hadis ini dalam babul wuduk. Para sahabat menceritakan Nabi mengambil wuduk dengan satu cupa air saja, dan Nabi mandi dengan satu gantang ataupun satu gantang, satu cupa. Satu cupa lebih kurang banyak ni. Satu cupa lebih kurang banyak. Jadi ni tembus ni. Ambil ni, dia basah. Tolong ambil. Jadi tuan-tuan sekalian, balik nanti jangan tengok orang lain, tengok kita. Cuba kita ambil wuduk dengan cara kita tak ada air bau. Berapa banyak air kita gunakan untuk ambil wuduk? Dia akan jadi satu baldi, sama dengan air yang digunakan oleh Nabi untuk mandi. Itu wuduk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, timbul persoalan yang kedua. Persoalan yang pertama kita dah jawab, berapa kadar air yang digunakan oleh Nabi untuk ambil wuduk? Satu cupa, lebih kurang banyak. Satu cupa. Yang kedua, macam mana Nabi boleh ambil wuduk dengan air banyak ni? Bolehkah kita nak ambil wuduk dengan air banyak ni? Boleh, tapi dengan syarat kita ambil wuduk dengan cara Nabi ambil. Macam mana Nabi ambil wuduk dengan cara Nabi ambil? Macam mana ambil wuduk dengan cara Nabi ambil? Itu kena baca dalam hadis. Nabi dia tidak ambil wuduk dengan cara air itu mengalir jatuh. Kalau air mengalir jatuh, hanya sebahagian saja yang digunakan di anggota, yang sebahagian lagi akan jatuh. Maka sebab itu Nabi mengambil wuduk, mula-mula sekali Nabi akan minta dibawakan air, diletak dalam bekas. Dalam bekas cukup-cukup untuk ambil wuduk. Kemudian Nabi akan tuang di tangan kanannya air, kemudian Nabi akan basuh. Dan setelah itu Nabi akan cedok dengan tangan air itu. Jadi bila kita cedok air dengan tangan dalam baldi, maka kita akan ambil sekadar yang kita perlu untuk berkumur, untuk basuh tangan saja. Tidak ada air yang akan jatuh ke tanah, melainkan setelah mengenai anggota wuduk. Tuan-tuan sekalian, maka bertembunglah dengan fiqh mazhab Syafi'i, iaitu masalah air musta'mal. Air musta'mal, tuan-tuan sekalian, sebab itu fiqh ni tuan-tuan, termasuk anak-anak kita ini, dia kena mengaji dengan tepat. Air musta'mal ini adalah air yang telah digunakan untuk membasuh anggota wuduk dengan basuhan yang wajib. Kalau setakat celup, tak jadi yang musta'mal air dalam tu. Setakat jatuh satu titik air dalam tu, tak jadi air musta'mal. Kerana air dalam bekas itu belum digunakan untuk ambil wuduk, cuma untuk mengelakkan keraguan dalam hati kita. Maka sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah kata dia, kita niatkan tangan kita ni pencebok. Senang cerita. Kotlah nanti mana ada di baki tangan ni, orang kata apa, ada kotlah sakit baki dah, kita dah ambil wuduk tadi ni kan. Itu mengelakkan niatkan ni cebok, pencebok. Macam mana kita ambil kolej cebok, begitulah tangan kita ni, dia mengambil tempat sebagai pencebok. Tapi sebagai ulama kata itu takallufan, memberat-beratkan, tak disuruh pun. Nabi buat, Nabi tak pernah habaqlah hadis tu pun. Sebelum celup, wahai sahabat-sahabatku, niat dulu sebagai pencebok, tidak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni bila-bila masa sekalipun kena jaga adab dengan Nabi. Ada setengah orang dia kata, bila kita mengajar cara Nabi ambil wuduk, dia kata, Ustaz, tak sah tu cara tu, celup dalam bekas. Jadi kita nak tanya dia, siapa mai dulu? Dia mai dulu kan Nabi mai dulu? Itu kalau nak tanya kasar lah. Boleh dia pun kata astagfirullahalazim, mana dia keluar soalan itu tanpa sedar. Jadi tuan-tuan sekalian, kita yang kena ubah. Bukan kita ubah hadis Nabi itu tak. Ada yang tuan-tuan pergi tambah pula dalam hadis itu. Dalam hadis itu pergi tambah pula.
tambah riwayat mana, tambah pula mana sebelum niat tu, sebelum celup niat dulu. Tak boleh tambah hadis, tak boleh tambah. Kita yang kena create kita tu, kita kena selarikan hadis Nabi tu dengan mendasarkan kepada fatwa alim ulama tadi. Sebagai ulama kita tak payah, tak perlu untuk kita niatkan, hanya dengan cara itu saja. Tuan-tuan boleh ambil wuduk dengan banyak ini. Kalau selagi tak ubah cara ambil wuduk, cara macam mana nak buat, selagi itu kita akan, orang utara kata gincah ayam. Kita akan membazirkan air. Maknanya separuh daripada air yang digunakan itu bukan untuk wuduk, tapi pembaziran yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, sebab itu kena tambah satu lagi. Walaupun ada orang lain dia kata orang awam ni tak perlu dalil. Dia ajak matan dan sebagainya. Wallahu alam, tapi ana tetap nak kata orang awam perlu dalil. Bukan banyak sangat pun ustaz tu kena rajin sikitlah. Rajin kali. Sebab bila tak merujuk kepada dalil, tak baca hadis, maka kita akan banyak terlepas pandang. Yang terlepas pandang terutama sekali seni dia main. Seni dalam beribadat. Sebagai contoh. Ini maknanya ni tak cukup 2 minggu, 3 minggu kita. Tak apalah kita sebab bila perlu kita huraikan panjang sikit. Seni dalam solat. Ramai orang hari ini, tuan-tuan sekalian, bila dia sembahyang, dia sudah tak ambil kisah tentang khusyuk dalam sembahyang. Sebab dia mengaji fiqh dalam matan mazhab Syafi'i, termasuk mazhab, semua mazhab lah, kitab fiqh, dia tak sebut tentang khusyuk. Khusyuk ini dia kena mengaji satu kitab lagi, iaitu tasawuf. Berapa ramai orang yang mengaji tasawuf dalam masyarakat Melayu ini? Kebanyakannya dia hanya mengaji fiqh, rukun wuduk 6, rukun sembahyang 13, sunat-sunat sembahyang sekian-sekian. Lalu dia menganggap selesai, dia boleh sembahyang dengan elok. Dia lupa Quran, dalam banyak ayat orang beriman, Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun, bukan takat sembahyang. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Selepas itu ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman? Iaitu orang-orang yang mereka sentiasa khusyuk dalam sembahyang mereka. Sentiasa khusyuk dalam sembahyang mereka. Sebab itu timbul satu persoalan. Timbul orang zaman dulu, bila ada part bahagian dalam sembahyang tak khusyuk, dia dah lepas bagi salam dia timbul susah hati. Susah hati sebab apa? Tadi ni dalam tengah sembahyang tadi ni ada bahagian yang dia tak khusyuk. Tapi orang hari ni tak ada timbul susah hati. Sebab dia tak tahu nilai khusyuk, tak dipelajari. Bila nak dipelajari sekaligus ini, kalau dirujuk mana pelajari salat mengikut Quran dan juga hadis Nabi, pasti akan bertemu dengan khusyuk itu. Dan pasti akan bertemu dengan khusyuk itu. Pertama sekali Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebab itu para alim ulama beriringan. Cuma dalam masyarakat Melayu saja dia panggil majlis pembacaan hadis ini agak kurang. Tapi kalau ulama-ulama dulu baca hadis dengan baca mengaji matan fiqh itu dia selari sama. Dan bahkan anda pernah sembang, Allah alam kalau tak silaplah, dengan Syekh yang anda sebut tadi ni, yang menyampaikan hadis rahmah tadi ni, Sahih Bukhari saja dia khatam 21 kali. Tuan-tuan bayangkan ada 7,000 hadis, 21 kali Sahih Bukhari. Waktu dia sembang dengan anak tu, mana umur dia waktu tu lebih kurang 70 tahun umur. Sahih Bukhari saja tu belum masuk Sunan Sittah tu dia dah habis baca hadis Bukhari saja 21 kali. Dan mereka baca tiap-tiap hari. Dan tiap-tiap hari baca, lepas subuh baca hadis. Habis ulang. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, orang Melayu ni dia kena tambah, kena ubah. Dia kena ubah. Dan tak cukup tuan-tuan sekalian mengaji seminggu sekali, tak cukup.
kena mengaji tiap-tiap hari, tapi dalam tempoh yang tak panjang. Sebagai contoh, lepas subuh kena ada sesi baca Quran sikit, baca hadis sikit, contoh dia panggil. Habis bagi salam, baca zikir dan sebagainya, baca ayat 1-2 ayat, lepas tu sambung pula hadis. Tak payah ambil kitab yang besar-besar sangat, ambil Riyadhus Salihin. Ambil Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin tuan-tuan akan jumpa ni, khusyuk, ikhlas, tuan-tuan akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Tamat, ulang balik. Jangan tamat berhenti je, ulang balik. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, dalam seumur hidup kita ini, kita akan mengulangi kitab hadis sekurang-kurangnya satu kitab yang penting, seumpama Riyadhus Salihin itu 10 kali, 15 kali, 20 kali, sehingga akan dipanggil roh hadis itu dan juga ayat Quran akan hidup dalam diri kita, kerana kita berjumpa dengan setiap hari. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa orang yang ada kitab hadis dalam rumah dia sama seperti Rasulullah hadir dalam rumah dia. Tapi kalau ada kitab hadis dalam rumah, dia tak buka, makna sama macam Rasulullah hadir tapi dia tak tanya apa pun. Dia tak sembang dengan Rasulullah, dia tak tanya Rasulullah, dia tak mengaji dengan Rasulullah. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat Melayu. Dan dia sudah berpuas hati kalau dia dah boleh selawat banyak. Selawat satu bahagian, alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Kena selawat banyak, tapi tak cukup, kena tambah, dipanggil apa, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa faqala ba'da faraghihi min wudu'ihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Sesiapa mengambil wuduk kemudian membaca selepas selesai dari ia mengambil wuduk, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh pilihlah nak baca tadi, boleh. Kalau yang tadi ni baca la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Itu kita biasa baca yang tu. Tapi ada satu lagi bacaan Nabi sebut yang ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama macam bacaan yang kita selalu baca lepas habis majlis. Apa kita akan dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditulis dalam lembaran. Apa yang dia ucapkan selepas ambil wuduk tadi ni, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu malaikat akan tulis dalam satu lembaran, kemudian dimateri. Mana dimateri, dicop, dimateri, dan tidak akan dirongkai lagi hingga hari kiamat. Tidak akan dirongkai lagi hari kiamat. Maknanya bacaan itu akan kekal menjadi pembendaharaan untuk dia sampai sehingga kiamat nanti. Pahalanya tak akan hilang, tak akan pupus. Musnad al-Hakim, As-Sunan al-Kubra Imam An-Nasa'i, Al-Mu'jam al-Awsat Imam At-Tabrani, dan Abu Sa'id al-Khudri. Dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata al-Imam al-Hakim, hadisun sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, tak kala kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki membaca doa iftitah seperti berikut: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pun kita biasa baca. Cuma kita baca ganti dengan wajah tu wajah alladhi fatara samawati wal ardh. Sebenarnya dia dua hadis yang berasingan, dicantumkan oleh alim ulama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita jadi makmum, cukup kita baca yang ni saja. Kita jadi makmum, kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu standby untuk dengar imam. Ada setengah orang dia tak kira. Sebab dia mengaji,
Doa iftitah ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asil wa jatu jalil fatara samawati wal hanifal muslim wa ma'na minal musyrikin. Lagi tak habis doa iftitah, imam baca Fatihah ke tak baca ke, aku tak peduli apa, aku akan perhabiskan dia. Itu tak betul. Bila kita sembahyang berimam dan imam baca kuat dan kita dapat mendengar suara imam, itu sembahyang maghrib, isyak dan subuh, mendengar bacaan imam itu lebih dituntut daripada doa iftitah. Kecuali Fatihah. Fatihah dituntut atas imam atau makmum. Lain daripada Fatihah tidak dituntut atas makmum selagi dia boleh mendengar bacaan imam. Jadi sebab itu kalau mengikut mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, untuk mengelakkan dipanggil apa? Berembar atau bomba bersaing, makmum terpaksa bersaing dengan makmum, imam dengan imam. Sebab makmum kena baca Fatihah, imam habis baca Fatihah, makmum nak kena baca Fatihah juga. Jadi untuk mengelakkan imam baca Quran, selepas imam baca Quran, imam selepas membaca Fatihah, sudah tentu dia akan baca ayat selepas itu. Untuk mengelakkan dia baca, makmum pun baca Fatihah, maka disyorkan oleh ulama, imam itu selepas dia baca Fatihah, dia senyap seketika, sekira-kira ruang untuk makmum menyelesaikan Fatihah. Ketika senyap tu dia bolehlah baca zikir, baca doa dan sebagainya. Dan makmum selesaikanlah Fatihah. Sekira-kira makmum selesai Fatihah, barulah dia sambung dengan ayat ataupun surah. Untuk mengelak dia panggil makmum terpaksa baca juga Fatihah, kerana Fatihah ni wajib ke atas makmum mengikut fatwa dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, orang yang sembahyang berimam, imam menanggung Fatihah dia. Imam menanggung Fatihah, dia tak perlu lagi baca Fatihah. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi kita ni bukan mazhab Imam Abu Hanifah, kita ni mazhab Imam Syafi'i. Kukuk mana pun nak kena baca. Jadi sebab itu imam yang faqih, dia akan senyap seketika, bagi ruang untuk makmum baca Fatihah. Sebab itu barulah dia akan sambung bacaan dia. Jadi kita jadi makmum, tuan-tuan sekalian, bila kita sebaik saja mendengar imam baca Fatihah, kita kena cut doa iftitah kita. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan kepada kamu Quran, hendaklah kamu dengar dan senyap. Jadi sebab itu kita baca takat ni cukuplah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau imam tak mula Fatihah lagi, sambunglah wajhatu ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman ila akhir. Tapi kalau imam dah baca Fatihah, cukuplah setakat tu. Kita mendengar bacaan Fatihah daripada imam. Jadi jangan anggap kata bila kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, takat tu saja kita berkata, oh tak baca doa iftitah tak cukup. Dan sebab dalam hadis takat ni saja. Bila sambung wajhi itu ialah sambung hadis lain. Dua hadis yang dicantum oleh alim ulama kita. Selesai Rasulullah. Jadi dalam Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, tak kala kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki dia baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca kuat. Kalau tidak, macam mana Rasulullah nak tahu? Sebaik daripada dia selesai salat, Nabi pun tanya, siapa yang baca kalimah sekian-sekian tadi? Allahu akbar kabira. Timbul satu persoalan lagi. Allahu akbar kabira ke Allahu akbaru kabira? Dari segi baris dalam kitab Allahu akbaru kabira. Tapi dari segi yang kita mengaji, Allahu akbar kabira. Anda pun mengaji kan daripada kampung, kita mengaji daripada ulama pun, maka baca Allahu akbar kabira. Kenapa tak baca Allahu akbaru kabira? Yang tu kena tanya depa lah. Kena tanya. Tak tahulah kot tuan-tuan mengaji Allahu akbaru kabira. Tapi anda mengaji tu seingat-ingat lah.
Ya, seingat-ingatnya memang sampai sekarang ni kalau nak ubah balik, kalau orang fatwa lah, tak boleh kena baca Allahu Akbaru kabira, lidah dia tergeliat dah. Duk biasa dengan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi dari segi tulisan dalam hadisnya Allahu Akbaru kabira, tulisan mungkinlah bahasa Arab fasahah. Dan anda pernah dengar daripada ulama tidak sampai, walaupun tak fasih sekalipun Allahu Akbar kabira, tapi tidak sampai membatalkan salat, dan tak sampai kita kata insya-Allah, tak sampai kurang pahala, insya-Allah. Tapi nak tanya lain pada alim ulama, mana yang fasih, yang tepatnya Allahu Akbar. Macam azan, azan ni mana yang sebenarnya? Allahu Akbar ke Allahu Akbar Allahu Akbar? Azannya dari segi yang fasih, Cuma anda pernah dengar seorang ulama, dia kata yang paling tepatnya Allahu Akbar tapi satu nafas. Wallahu a'lam. Itu kena tanya qurra, dia panggil, tanya ahli Quran macam mana cara yang tepat. Tak mau nak kata, sebab kita baca hadis kita pun tak mahir dari segi dipanggil apa, dari segi tajwidnya, dari segi orang kata apa, dari segi bacaan. Jadi Nabi tanya, siapa yang baca kalimah sekian-sekian tadi? Lantas lelaki tadi menjawab, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu berkata, aku terpegun kepadanya kerana telah dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ringkas saja, tapi pintu langit dibuka dengan sebab bacaan yang dia sebut tadi. Berkata Ibnu Umar, tidak pernah aku meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Rasulullah. Sejak aku dengar Rasulullah kata macam tu, bila-bila masa pun aku baca doa iftitah, aku tak akan tinggal yang ini. Doa iftitah ni banyak tuan-tuan sekalian. Ada satu hadis yang ni, ada satu hadis lagi, wajah tuajalladzi fataras samawati wal ard. Satu lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi kata Ibnu Umar, sejak daripada aku mendengar Nabi kata fadilat dia ni, makna dibuka pintu langit. Yang mana kita baca itu, kataan kita itu akan naik terus ke atas langit sana. Maka sejak daripada itu aku tidak tinggal, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Hadis ini dalam sahih Muslim, dalam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Rifa'ah, sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu hari kami mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda bangun dari rukuk, baginda membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, seorang lelaki membaca bacaan berikut. Kita bangkit daripada rukuk dengan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bila kita dah berada dalam i'tidal, dah berdiri, maka kita baca apa? Rabbana lakal hamdu. Tapi di sini kawan ni, lelaki ni, dia baca, Nabi dengar, dia baca, mana dia baca kuat tu Nabi dengar lah. Nabi duduk depan, dia imam dengar, dia baca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Itu dia baca. Kita selalu baca takat Rabbana lakal hamdu. Dan mungkin timbul satu soalan, bukan timbul satu soalan, ada pernah orang tanya, Ustaz, yang mana satu yang betul? Saya selalu dengar, saya selalu baca Rabbana lakal hamdu, tapi ada saya dengar orang baca Rabbana walakal hamdu, ada waw. Ada pula orang baca Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan ada pula yang baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yes, empat lafaz ni adalah hadis. Bacalah. Yang tak ada, yang tak baca. Yang tak ada. Rabbana lakal hamdu pun boleh, Rabbana walakal hamdu pun boleh, Allahumma Rabbana lakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan kalau nak ambil fadilat ni, bila Nabi dengar dia baca, bila selesai salat, maka Nabi bertanya, siapa yang menyebut bacaan tadi?
Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah. Baginda bersabda, aku telah melihat lebih dari 30 malaikat berebut-rebut kepadanya, siapa daripada mereka yang paling awal menulisnya. 30 malaikat terpa nak tulis, siapa nak tulis dulu. Maknanya hebatnya bacaan ni, mana malaikat mana nak rebut. Jadi seolah-olah malaikat ni pun dia dapat pahala sebab salin, catat, dia tolong catat. Tugas dia siapa yang nak ambil pahala. Jadi tuan-tuan sekalian baca selepas ini, ya. Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kena beli hafal dulu. Kalau tak biasa baca lain nak kena hafal dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bimbang. 8.45 kita berhenti. Masuk tu 8 awal. Masuk dah. 8.45 kita berhenti, insya-Allah. Kita sambung minggu depan. Siapa yang pegang kitab, kalau bawa balik, rasa-rasa tak boleh bawa main, simpan sini dulu. Nanti habis baru boleh bawa balik. Kalau tidak minggu depan, ustaz seorang yang baca. Tuan-tuan tak tahu. Bagi yang tak ada kitab lagi, yang nak kitab bagi tahu. Insya-Allah. Dia kitab ni ada orang wakaf. Ada orang ni, ada wakaf. Siapa yang nak mengaji tu dapat percuma. Tapi kalau yang wakaf habis, tuan-tuan kena belilah. InsyaAllah tak habis kot, insyaAllah. Dan tuan-tuan yang ingin dapat pahala pun boleh. Boleh dia panggil, boleh bagilah banyak mana pun. Ustaz ni untuk Ustaz nak cetak buku ni, nanti akan bagi free. Nanti orang baca balik, dia beramal, tuan-tuan pun akan dapat sama, insyaAllah. Jadi mula bulan Ramadan baru ni ada satu kitab nak buat macam tu. Nampak gaya macam dapat sambutan, lebih pula bajet. Baca bab hadis bab Quran dalam bulan Ramadan, sempena nuzul Quran. Jadi nampak kata buku tak mau jual, nak bagi percuma, tapi nak buka tuan-tuan siapa yang nak wakaf untuk kawan-kawan. Lebih pula daripada yang bajet tu. Jadi tu yang print buku ni. Jadi kalau lebih lagi tuan-tuan bagi, kita print buku lain pula. Kita baca lagi hadis dalam sebulan ke, kita ambil kita buat majlis baca hadis. Tuan-tuan sekalian, semalam pun ada seorang tanya, Ustaz, bila Ustaz baca banyak sangat fadilat ni buku ni 50 hadis, lepas ni Ustaz baca lagi hadis lain 40 ke 50 dan sebagainya, jenuh kami nak beramal. Orang Melayu di hak tu yang dia tanya. Padahal ulama-ulama baca Sahih Bukhari ada 5, 6, 7 ribu hadis, dia tak timbul persoalan. Tuan-tuan sekalian, Quran bersama, hadis pun sama. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu kita kena buatlah. Sembahyang, puasa dan sebagainya, itu kita kena buat yang tu. Kalau tuan-tuan mengaji Quran, tuan-tuan mengaji hadis, yang wajib tuan-tuan tak buat, nanti dia akan jadi beban balik di akhirat. Tapi kalau tuan-tuan tak mengaji langsung, tuan-tuan jahil. Saya kalau mengaji nak kena buat, Ustaz. Habis kalau tak mengaji jadi macam mana? Kalau tak mengaji jadi jahil. Jahil, tuan-tuan pasal lagi berat lagi kalau jahil. Itu satu. Yang kedua, hadis-hadis yang sunat kita pilih ya. Memberi keseronokan dalam hidup kita. Kita boleh pilih tuan-tuan banyak. Seronok kita beramal. Kita boleh pilih, insya-Allah. Macam kita makan. Ada ketika hari ini banyak lauk tu, bukan orang nak suruh tuan-tuan makan semua dah. Tak ada siapa suruh pun makan semua. Tapi seronok tuan-tuan sekalian bila ada lauk berjenis-jenis depan kita tu, kita boleh ambil yang boleh ambil. Semua halal belaka. Apatah lagi hadis tuan-tuan sekalian, pilih yang mana-mana pun semua berpahala belaka. Semua dapat pahala belaka. Yang kedua tuan-tuan sekalian, orang yang rajin baca hadis ini, tuan-tuan yakinlah dengan satu hadis Nabi sebut, nadarallahu mra'an sami'a maqalati, Allah akan memberi kebahagiaan hidup, keceriaan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, wajah berseri-seri. Itu mana nadarallahu mra'an sami'a maqalati, yang mendengar, yang suka mendengar ucapanku, mana hadis-hadisku.
Kemudian dia cuba jaga apa yang dia dengar itu, kemudian dia cuba sampaikan kepada yang lain. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, ulama-ulama dia pulun dengan hadis ni. Jadi kerana itu, kita cara nak jaga ni, kata ulama, dhabit ni ada dua jenis. Dhabit sadri, dhabit kitabi. Jaga dengan dada hafalan, itu pakai dak lah kita. Jaga dalam bentuk begitu pakai dak, minta maaf banyak-banyak lah. Orang Melayu memang dia ingatan dia lemah sikit. Dia tak suka menghafal. Maka kita pergi pada yang kedua, iaitu dhabit kitabi dipanggil. Yang dhabit kitabi, dhabit dengan tulisan. Sekarang alim ulama dah tolong tulis dekat kita dah. Tuan-tuan jaga saja buku tu. Jaga buku tu tak di rumah. Bila teringat baca. Baca balik tuan-tuan sekalian, baca balik. Insya-Allah Rasulullah hadir dalam rumah. Dalam rumah kita hadir. Kalau boleh bawa anak-anak. Dia panggil ada waktu-waktu tuan sekalian himpun anak-anak semua baca. Baca balik 1-2 hadis. Pakat dengan isteri, suami baca, isteri dengar. Ulang begitu hadis tuan sekalian. Kalau lah hari 50 hadis. Kemudian tuan-tuan pun ada simpan buku Ustaz Fahmi Zamzam 40 hadis tentang kiamat, saya simpan. Buku dia tak. Baca. Tiap-tiap hari baca satu-satu. Lepas habis itu kan kitab ni. Lepas tu repeat balik, ulang balik. Tuan-tuan. Maka tiap-tiap hari Rasulullah hadir dalam rumah kita. Tiap-tiap hari kita membawa kegembiraan datang dalam rumah kita. Kalau tak ada orang lain nak dengar, kita baca untuk kita seorang. Baca untuk kita seorang. Jadi tak rugi tuan-tuan sekalian. Insya-Allah tak rugi apabila tuan-tuan kita banyak mendengar bacaan. Walaupun tak semua hadis yang kita baca itu kita boleh amal kerana sunat. Dan sunat ni banyak tuan-tuan sekalian. Tapi kita dapat pahala mendengar hadis Rasulullah, timbul kecintaan kepada hadis Rasulullah, memberi cahaya kepada hati kita. Setiap hadis itu akan beri cahaya, akan beri nur pada hati hadis kita. Dan juga tuan-tuan sekalian, bila apa-apa amalan saja semakin kerap kita dengar, maka itu tazkirah. Tazkirah untuk kita. Supaya kita tidak lupa, insya-Allah. Dan nanti kita sambung lagi minggu depan. Tuan-tuan bawalah buku ni, jangan tinggal di rumah, ataupun kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak jaga, tuan-tuan tinggal di sini tu. Tinggal sini tu, habis nanti bawa balik insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.